Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati adik-adik jawatan kuasa masjid, Tuan Bilal, Tuan Siak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita menambahkan ilmu yang berkaitan dengan sifat 20. Dan sebelum kita sampai pada sifat 20 ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kena tahu dululah pengasas-pengasas dia, dan ulama-ulama yang mengarang kitab yang banyak terhadap sifat 20 ini, yang selalu disebut dalam khutbah Jumaat adalah kita mengikut manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Selalu disebut nama tu, dan ramai yang tak tahu siapakah dia Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Jadi saya bacakan sikitlah biodata dia. Abu Hasan Al-Asy'ari berketurunan Sarina Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah orang yang sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segi bacaan Al-Quran dia. Abu Musa Al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hasan Al-Asy'ari ini lahir di Basrah. Basrah ini ialah di negeri Baghdad, di negeri Iraq lah, di selatan Baghdad, pada tahun 260 Hijrah. Kita sekarang tahun 1444 Hijrah. Abu Hasan Al-Asy'ari ini lahir tahun 260 Hijrah. Bezanya dengan kita sekarang berapa ribu tahun? 1444 dengan 260, 1200 tahun lebih lah beza dia, iaitu bersamaan dengan 873 Masihi. Beliau hidup di akhir pemerintahan Al-Ma'mun dan awal pemerintahan Al-Mutawakkil dari Daulah Abbasiyah, iaitu dalam masa pemerintahan khulafah ataupun khalifah Abbasiyah, khulafah Abbasiyah. Dia lahir dalam zaman pemerintahan, dia hidup dalam zaman pemerintahan Al-Ma'mun, di awal pemerintahan Al-Mutawakkil dalam Daulah Abbasiyah. Ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil, Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Beliau masih kecil lagi, anak yatim lah. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dikahwini oleh seorang yang bernama, seorang ulama juga, Abu Ali Al-Jubai. Setelah ayahnya meninggal, Abu Hasan Al-Asy'ari ini, ibunya dikahwini oleh seorang ulama dan seorang tokoh aliran Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Seorang tokoh aliran Mu'tazilah. Siapa dia aliran Mu'tazilah ini? Iaitu yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah lah, yang banyak menggunakan hujah-hujah, logik, akal fikiran. Jadi Mu'tazilah. Bapa tirinya adalah seorang Mu'tazilah. Kesan didikan ayah tirinya
Beliau pada awalnya pernah menjadi tokoh aliran Mu'tazilah sebelum kembali kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebabkan didikan bapa tirinya, Abu Hasan Asy'ari ini mula-mula menganut pahaman Mu'tazilah, kemudian kembali semula kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di antara jasa-jasa beliau telah menulis tidak kurang daripada 90 buah kitab. Abu Hasan Asy'ari ini menulis 90 buah kitab, tetapi yang sampai kepada kita hanyalah 3 buah yang masyhur. 90 kitab yang dapat dilihat sampai hari ini ialah 3 buah kitab yang masyhur, iaitu Al-Ibanah an Usul al-Diyanah. Al-Ibanah, Ibanah ni penjelasan lah, kaitan dengan usul agama serta pemikiran pokok keagamaan mengikut Sunnah wal Jamaah. Dan satu lagi kitab yang masih ada lagi, Al-Luma', mengumpulkan hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis menolak aliran akidah yang salah, dan Maqalat Al-Islamiyah wal Ikhtilaf Al-Mutakallimin, tentang perbandingan antara aliran-aliran akidah. Dan beliau ini meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah ketika berusia 64 tahun. Jadi jasanya sangat besar, walaupun dalam usia yang tidak sampai menjangkau 70 ke 80 ke 64 tahun je, muda lah. Dan kalau kita lihat usia Rasulullah SAW pun 63 tahun, dia melebihi sikitlah 64 tahun. Tapi jasanya mengembangkan pahaman akidah, dan di antaranya yang masih ataupun yang kita sentiasa mempelajarinya, mengkajinya dan memahami dan menghayatinya ialah sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wajib, sifat mustahil. Sifat wajib bagi Allah Taala 20, sifat mustahil 20, sifat harus 1, kemudian sifat wajib bagi Rasul 4, dan sifat mustahil bagi Rasul 4, dan sifat harus bagi Rasul 1. Jadi semuanya sifat aqaidul iman ini, ikatan iman ni semuanya adalah 50, jadi inilah yang diusahakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yang disebut-sebut selalu dalam khutbah Jumaat, hendaklah kita berpegang kepada manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kadang-kadang kita tak jelas siapa dia Abu Hasan Al-Asy'ari ni, tapi bila disebut tu kita kena fahamlah, kena tahu dialah yang mengasaskan, antaranya ialah sifat 20 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian seorang lagi yang disebut selalu dalam khutbah Jumaat ialah Abu Mansur Maturidi. Siapa ada kitab tu bukalah, muka surat 10, Abu Mansur Maturidi Al-Ansari, dia ada ujung dia Al-Ansari, Abu Mansur Maturidi Al-Ansari, iaitu daripada golongan Al-Ansar. Sebab di Mekah, di Madinah ada 2 golongan yang besar, iaitu yang pertama dipanggil golongan Muhajirin, yang kedua dipanggil golongan Ansar. Dan dia adalah golongan Ansar, bukan berasal daripada Mekah. Al-Ansari merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dia adalah turunan lah, daripada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, berasal daripada Maturid. Abu Ayyub Al-Ansari ini berasal daripada Maturid. Di mana Maturid? Sebuah kampung di Samarkand. Maturid ini sebuah kampung di Samarkand, wilayah Uzbekistan, dekat-dekat sinilah, yang berdekatan dengan Ukraine sekarang ni, berdekatan Uzbekistan, berdekatan dengan negara-negara yang pernah dijajah oleh Rusia dahulu, Imam Bukhari pun macam itu juga, daripada Bukhara. Banyak golongan yang datang daripada sana yang memberikan jasa yang sangat besar kepada agama Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Meninggal pada tahun 333 Hijriah, iaitu 944 Masihi, ketika berumur 85 tahun. Abu Mansur Maturidi ini umurnya lebih panjang lagi daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Maturidi wafat, meninggal dunia umur 85 tahun. Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal dunia
masa usianya 64 tahun, ya. Beliau menulis puluhan buah kitab, ya. Macam Abu Hasan Asy'ari ini menulis 90 buah kitab, tapi Abu Mansur Maturidi ini menulis puluhan kitab. Tak dinyatakan berapa banyak, berapa puluh, ya. Antaranya At-Tauhid, kitab Tauhid tentang pokok keagamaan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, dan maqalat fil kalam rad awail al-adillah, ya, menolak, ya, ataupun maqalat fil kalam. Maqalat ni tulisan mengenai ilmu kalam lah, ya, tuan-tuan. Jadi apa yang kita kena tahu dan apa yang kena kita ingatkan, iaitu kita hendaklah berpegang kepada manhaj Abu Mansur Maturidi dan manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari. Bila sebut khutbah Jumaat tu, adalah bayangan kita sikit, adalah fahaman kita sikit. Siapa dia Abu Hasan Al-Asy'ari, siapa dia Abu Mansur Maturidi, mereka lah pengasas kepada Ahlussunnah wal Jamaah, eh? Baiklah tuan-tuan dan puan, kita masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu bab yang kedua, mengenal istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Bila kita baca kitab tauhid, ya, banyak istilah-istilahnya yang tidak dapat kita fahami sekiranya kita tidak dijelaskan dan tidak diterangkan apakah dia istilah-istilah tersebut, ya. Pertama sekali yang kena kita fahamkan ialah apakah perbezaan di antara zat dan sifat. Apa itu zat? Apa itu sifat? Okay? Apa bezanya antara zat dan sifat? Yang kita samakan dengan kita belajar ilmu sains ke apa ke, ya. Ini ilmu tauhid, ya. Zat tu apa? Sifat tu apa dalam ilmu tauhid? Okay? Zat ialah ma qama bi nafsihi. Apa-apa yang berdiri dengan sendirinya, itu zat. Ya. Apa-apa yang berdiri dengan sendiri, itu adalah zat. Ya. Dia tidak berdiri, zat itu tidak berdiri, ya, di tempat lain ataupun menempel di menumpang di tempat lain. Itu bukan zat. Yang menumpang ni sifat. Tapi zat ni dia sendiri, dia diri dia sendiri, itu adalah bangun dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, itu zat, ya. Kalau kita sebut zat Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak, ya, tidak bersyarikat, tidak menumpang, tidak tidak bersama-sama dengan zat lain. Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa dan tidak bergantung pada yang lain, ya. Apa maksud maqama bi nafsi? Apakah maksud zat itu? Ia tidak memerlukan zat untuk ada kerana ia adalah zat. Apa makna zat? Zat ini tidak memerlukan zat yang lain, sebab dia sendiri adalah zat. Dia sendiri adalah sesuatu yang wujud, yang ada, tapi bukan bersama-sama dengan yang lain, ya. Tidak menempel pada yang lain, tidak bergantung pada yang lain. Dia adalah zat yang telah ada dan tidak perlu kepada, ya, yang mengadakannya. Zat ada kerana ia adalah zat. Zat ni tidak ada zat lain. Dia adalah sendiri zat, ya. Contohnya seperti apa? Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Subhanahu Wa Taala ada zat, ya. Zat yang tidak boleh kita katakan zat itu bergantung kepada, bersyarikat kepada, berkongsi kepada yang lain. Zat Allah SWT itu adalah zat, ya, sesuatu yang wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak dapat nak memberi gambaran, ya. Seperti mana kita dapat beri gambaran tentang wujudnya kita, ya. Kita ni wujud, tapi kita boleh beri gambaran manusia macam mana, haiwan macam mana, kalau pokok macam mana. Zat pokok adalah satu zat yang wujud, tetapi macam mana boleh digambarkan, ya. Tangan macam mana, ya. Bagaimana kita menggambarkan zat gula, zat garam, ya. Gula adalah manis, garam adalah masin, cili adalah pedas dan sebagainya. Itu zat-zat yang ada, ya, yang wujud. Tapi zat Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kita sama dengan zat makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain, ya,
seperti makhluk manusia ataupun makhluk haiwan ataupun makhluk tumbuh-tumbuhan, adalah makhluk yang zatnya ada dan boleh digambarkan. Tapi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tetapi kita tidak boleh gambarkan. Sebab kalau kita gambarkan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita akan menjadi seseorang yang mungkin tersilap, ya. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, tinggi, ya, gagah perkasa, ya, agam orangnya ataupun menggerunkan dan sebagainya. Tak boleh. Kita jangan gambarkan zat Allah Subhanahu Wa Taala macam kita menggambarkan makhluk. Sebab tu manusia di zaman-zaman sebelum datangnya Islam dahulu masih lagi menganggap, ya, makhluk-makhluk yang ganjil, makhluk-makhluk yang pelik, yang ada kelebihan luar biasa dan sebagainya, itulah makhluk yang patut ditakuti, digeruni, ya. Contohnya kalau kita katakan, makhluk, contoh makhluk apa? Datuk-datuk, gunung datuk contohnya, ya. Ramai orang mengatakan di Gunung Datuk itu ada tempat tinggalnya seorang makhluk yang hebat, yang kakinya boleh melangkah, ya. Sebelah kanannya sampai ke tempat kita ni, sebelah kirinya sampai ke Tanjung Tuan. Ini gambaran-gambaran. Dan akhirnya orang pun, itulah sesuatu yang hebat, yang ganjil. Yang mereka bayar nazar, mereka bayar mendekatkan dirinya dengan makhluk yang hebat dan ganjil ini. Yang sebenarnya itu adalah zat yang hanya boleh digambarkan dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak dapat digambarkan. Dia adalah zat yang terdiri dengan sendirinya dan tak boleh kita samakan dengan zat-zat yang lain, ya. Seperti makhluk yang lain, ya, sama ada pokok ataupun manusia yang lain atau haiwan yang lain dan sebagainya, ya. Sama ada di angkasa ataupun di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tentang zat. Kemudian satu istilah lagi yang akan kita temui dalam bab ilmu tauhid ini ialah istilah sifat. Apa dia sifat? Ya. Kalau dalam bahasa Arab, sifat ini disebutkan maqama bi ghairih. Ya. Apa-apa yang berdiri menumpang pada yang selainnya, itu sifat. Ya. Apa-apa yang menumpang, apa-apa yang menumpang pada yang lain. Sebab dia bukan zat, dia sifat, dan sifat itu adalah menumpang pada sesuatu yang lain. Ya? Iaitu sifat ini memerlukan zat. Kalau tak, kita tak boleh berbincang tentang sifat. Macam mana kita nak berkata tentang sifat ataupun bercakap tentang sifat kalau tak ada zat? Ya? Sifat, ya? Jika tidak ada zat, sifat tidak mungkin ada. Jadi zat, ya, adalah tempatnya kita meletakkan sifat pada zat. Sebab itu kita belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala 20 ni. Sebab kita nak menekankan di situ tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan ada zat Allah Taala tapi sifat-sifatnya wajib seperti ini, ya. Wajib Allah Taala itu bersifat qadim, wajib Allah Taala itu bersifat qidam, bersifat baqa dan sebagainya, ya. Sampai 20 sifat wajib tu, ya. Itu hanyalah sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hari-hari solat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, hari-hari solat ni kita menyembah zat Allah Taala ke menyembah sifat Allah Taala? Yang kita sembahyang ni 5 waktu sehari semalam ni, kita menyembah Allah Taala di segi zatnya ke ataupun di segi sifatnya? Kita menyembah Allah Taala yang wajibal wujud, yang wajib ada zatnya, yang mempunyai sifat-sifat yang tidak ada sifat-sifat itu menyamai sifat-sifat makhluk yang lain. Zat Allah Ta'ala ada, tapi sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak boleh disamakan seperti sifat-sifat pada makhluk yang lain. Contoh, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala melihat macam mana? Allah Ta'ala melihat dengan mata ke ataupun dengan yang lain daripada mata? Itu kita kena tahu. Allah Ta'ala itu melihat, tapi Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihatnya, yang boleh melihat segala-galanya. Kalau kita ada sifat melihat, kita melihat dengan apa? Dengan mata. Allah kurniakan kita mata untuk melihat,
Allah kurniakan kita mata melihat tetapi terbatas. Boleh tak kita lihat belakang dinding sana tu? Kita ada di sebelah sini, kita boleh lihat tak sebelah sana? Belakang sana tempat parking kereta sana. Daripada sini kita boleh nampak tak? Tak nampak. Sebab penglihatan kita adalah terbatas. Allah bagi alat penglihatan kita itu hanya setakat yang mampu kita sampai. Mata kita melihat tu sampai. Tapi bagi Allah SWT sifat perlihat dia meluas daripada yang zahir sampai kepada yang batin. Daripada angkasa sampailah ke bawah petala langit, yang tujuh sampailah kepada bumi yang tujuh. Maksudnya Allah melihat segala-galanya. Sebab itu kalau tuan-tuan berdoa, jangan fikir Allah tak nampak kita berdoa, jangan fikir Allah tak dengar kita berdoa, Allah fikir Allah tak nampak, tak tahu yang kita berdoa. Allah Maha mengetahui. Sebab itu dia sebut innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Macam mana dikatakan Maha tu? Mana tidak terbatas. Ya? Allah melihat tak terbatas, Allah mendengar tak terbatas. Tetapi bukanlah mendengar dengan telinga, bukanlah melihat dengan mata. Sami'un basir. Ya? Macam kita kata Allah tu bercakap. Macam mana Allah bercakap? Apakah Quran itu adakah percakapan Allah? Ini pun jadi perbincangan. Quran juga yang dikatakan percakapan Allah atau bagaimana percakapan Allah? Sebab itu Quran mula-mula turun, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Quran mula-mula turun tak ada baris, tak ada titik. Hanya ada huruf tapi tak ada titik, tak ada baris, tak ada panjang, tak ada pendek. Itu awal-awal Quran turun. Tapi itu pun bukan kita katakan itu kalam Allah. Itu bukan perkataan Allah. Cuma nak bagi tahu bahawa manusia ini merubah ayat-ayat Quran yang turun ataupun wahyu-wahyu yang turun Rasulullah SAW itu supaya manusia yang lain yang lebih rendah tahap pengetahuan dia boleh membaca dan memahaminya. Tapi bagi orang-orang yang dah sampai kepada peringkat maqam seperti para rasul dan para sahabat, kalau tak ada baris pun, tak ada titik pun, dia orang boleh baca. Kita ada baris, ada titik pun banyak yang tak boleh baca. Baris, titik, adalah tanda panjang, adalah tanda tak boleh dipanjangkan bacaan dia. Itu pun susah kita nak baca. Apalagilah kalau ayat Quran yang mula-mula dulu disampaikan kepada kita, langsung kita tak boleh baca. Kita bersyukurlah pada Allah SWT sebab kita dapat baca Quran pada hari ini. Jangan kita katakan Quran itu kalam Allah. Sebab kalam Allah adalah qadim. Apa kalam Allah qadim? Tidak boleh disamakan dengan kalam-kalam makhluk yang lain. Qadim ni maknanya sedia ada, sejak azali lagi. Tetapi tak ada huruf, tak ada baris, tak ada apa tanda-tanda pun. Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Jadi ini yang dikatakan Al-Quran, tetapi bukan dianya merupakan kalam Allah yang asal. Kalam Allah yang asal diazali lagi, yang kita tak tahu bagaimana keadaan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sifat ialah sesuatu yang berdiri dengan yang lain, menempel pada yang lain, itu sifat. Dan kalau kita katakan orang Melayu ni, apakah sifat warna kulit orang Melayu? Warna kulit orang Melayu lah, putih, hijau, kuning, biru. Selalu disebut dalam bahasa kita sawo matang. Itulah sifat kulit orang Melayu. Macam mana rupa sawo matang tu? Macam mana kita nak gambarkan sifat sawo matang tu? Gelap ke, kuning ke, ataupun macam mana? Kita hanya beritahu sifat orang-orang Melayu ni kulit dia sawo matang. Itu ada dalam apa? Ada dalam pemikiran kita. Oh, sawo matang dalam pemikiran kita. Nampak tu? Dalam perkara tu bila sampai kepada pemikiran kita, ini sawo matang. Tapi kita nak beritahu orang sawo matang tu macam tu, macam ni, macam tu dengan lebih halus lagi dan lebih terperinci lagi, tak sampai. Kita cuma ada yang dipanggil dalam pemikiran kita, yang dipanggil dalam bahasa Arab amrun i'tibariyun.
perkara yang ada dalam pemikiran kita. Ini kalau negro tu hitam, macam mana rupa hitam? Apa dia hitam? Itu perkara yang ada dalam pemikiran kita. Jadi sifat ini, semua sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam yang mukallaf, yang akil, yang balik. Sifat 20 itu wajib tahu, tuan-tuan. Kalau kita tak kenal Allah dengan sifat 20-nya, maka kita tak kenal Allah. Macam mana kita solat, kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu sifat dia. Tapi kita sembahyang, kita belajar, kita baca Fatihah tiap-tiap hari, kita sujud, kita rukuk, kita apa lagi, kita i'tidal, kemudian kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir. Untuk siapa? Untuk Allah yang bersifat dengan sifat 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Macam mana rupa Allah? Ini yang susah kita nak faham. Adakah Allah itu tinggi? Adakah Allah itu rendah? Adakah Allah itu sekejap nampak, sekejap tak nampak? Itu kita kena belajar sifat 20 untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belajar sifat 20 ini. Pertama sekali kita sifat 20 tu, yang pertama sekali dikatakan sifat nafsiyah, sifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, iaitu Allah Ta'ala tu wajibal wujud, wajib ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, kita ada tak? Alam ni ada tak? Dunia ni ada tak? Kalau Allah Ta'ala tak ada, semua tak ada. Itu apa yang kita yang kita fahamkan dengan Allah SWT tu, sifat 20 tu. Allah Ta'ala tu satu, mesti dia kekal. Ataupun Allah Ta'ala tu tidak ada siapa yang menciptakan dia, bersifat kidam. Itu sifat yang pertama. Allah Ta'ala tu ada, tapi mesti Allah Ta'ala itu tidak ada yang mengadakannya. Dia terjadi, dia ada sifat sedia ada, sejak azali lagi. Kalau Allah Ta'ala itu ada dan ada yang mengadakannya, itu bukan Allah Ta'ala. Kalau ada yang mengadakan Allah Ta'ala, siapa yang jadi Allah? Ada yang mengadakan Allah, maka yang menjadikan Allah itulah dialah Allah. Tapi ada pula yang menjadikan dia lagi, ada yang menjadikan dia lagi, maka kita akan keliru dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah Ta'ala itu dicipta dan Allah Ta'ala ini tidak dicipta. Allah Ta'ala itu sifatnya sedia ada, memang dah ada. Nak memahamkan tu, kita kena sampai kepada tajuk nanti, bab kidam, bab sedia, sifat sedia ada bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala itu mesti bersifat kekal. Apa makna kekal? Kekal ni Allah Ta'ala itu tidak akan binasa, tidak akan musnah, tidak akan hilang, tidak akan mati. Itu kekal. Kita tak kekal. Kita mati tak mati Ustaz ni? Makhluk mati tak? Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi boleh minta mati tak? Kita berdoa minta mati. Boleh tak kita berdoa minta mati? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab dalam Quran pun Allah sebut la ta'asu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan kesusahan, berbagai-bagai lagi menimpa bala bencana dan sebagainya, tapi dilarang umat Islam ini, orang yang beriman tu minta mati. Minta mati. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku sekarang ni. Ini bukan cerita Piramli. Matikanlah aku. Kita mohon kepada Allah SWT supaya kita ni sentiasa dilindungi. Kalau sakit, kita mohon disembuhkan sakit. Sebab itu kalau kita lihat kepada yang paling ringkas sekali, keimanan orang Islam, yang paling ringkas sekali lah. Bukan orang-orang hari ni yang belajar tinggi berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Orang kampung punya dulu, tuan-tuan. Bila orang tu sakit teruk, nazak, sakratul maut, dia baca apa?
Dia baca Yasin. Sebab apa dia baca Yasin? Sebab mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sekiranya baik, maka sembuhkanlah dia. Ya? Kalau sekiranya baik, dengan dipanjangkan umurnya dia bertambah baik, maka kita mohon Allah sembuhkan dia. Kalau sudah sampai masanya, maka kita serahkanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kampung lagi pandai. Dia baca Yasin je. Sebab tu setiap malam Jumaat kita baca Yasin. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bencana yang melanda negara kita, melanda umat Islam dan sebagainya ni, kita baca Yasin. Sebagai mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hati jantung Al-Quran. Kemudian contoh sifat yang lain ialah warna kulit. Putih, cerah, gelap, keadaan kulit licin, kasar, tinggi, rendah, kurus, gemuk yang ada pada badan manusia. Semuanya itu adalah sifat. Warna kulit kita ni adalah sifat kita. Zat kita mana? Kalau kita sifat kita, katalah kita warna kita hitam lah. Zat kita mana? Tak ada zat. Sifat ada pada zat, sifat ada pada zat. Zat itu adalah tempat sifat menempel, menumpang. Bukan sifat itu zat, tapi sifat itu menumpang pada zat. Jadi zat itu asalnya macam mana? Kosong lah. Kosong, tapi Allah ciptakan sifat itu kepada zat tersebut untuk membezakan manusia ni dengan manusia yang lain. Mana dalam firman Allah, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kamu, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai kabilah. Maksud dia macam-macam lah, bangsa macam-macam kabilah ni, supaya kita berkenalan antara satu sama lain. Lita'arafu. Tapi hari ni orang dah tukar. Apa yang orang tukar? Banyak beradanya bangsa, banyak adanya kabilah-kabilah, tapi jadi apa tuan-tuan? Litaharabu. Dia tak tukar ayat Quran, tapi macam seolah-olah untuk berperang antara satu sama lain, hanyalah untuk merebut apa? Satu, merebut kekuasaan. Sesuatu yang kedua, merebut apa? Ekonomi. Yang ketiga, merebut apa lagi? Hasil-hasil bumi dan sebagainya itu semua rebutan. Sedangkan dalam Quran Allah sebut inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya berkenal-kenalan dan berkasih sayang. Jadi sifat-sifat lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada makhluk-makhluk manusia dan makhluk-makhluk alam ini, ialah ada sifat yang rendah. Sebab itu kita berbeza. Apa yang berbeza? Tubuh badan kita yang berbeza, ataupun sifat-sifat kita berbeza. Yang berbeza sifat-sifat kita. Tubuh badan pun berbeza, tetapi sifat yang berbeza yang paling jelas. Dalam diri kita pun berbeza. Tak? Jari kita beza tak? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu bagi jari-jari orang yang sempurna lah. Yang tengah-tengah tadi itu tinggi, yang ujung ni, yang pangkal ni rendah. Itu pun Allah bezakan. Tak sama kan? Agak-agaknya kalau semua sama, agak macam mana tuan-tuan? Boleh tak? Semua sama, besar sama, tinggi sama, rendah sama. Apa agak roman jari kita ni? Kalau gatal tak dapat garu tuan. Kalau gatal sama panjang apa semua, tak sama dia punya power, dia tak sama. Tak sama dia punya kesan, dia tak sama. Ada jari kelengkengnya ada, boleh sikitlah masukkan telinga ni. Tapi kalau jari tengah ni tak boleh. Kalau garu tiba-tiba ni kata-kata boleh lah garu ujung. Tiap-tiap perkara yang Allah jadikan tu ada hikmah dia. Ada sebab dia. Setiap apa yang Allah jadikan pada kita ni, contohnya kita bangun pagi lah tuan-tuan. Bangun pagi tidur, mata kita terang, nampak jam, nampak kiri kanan kita. Siapa yang bagi kuasa kita memandang tu?
Bagaimana kita boleh nampak? Apakah kita sendiri ada kuasa untuk nampak? Ini semuanya kurniaan Allah. Ini dia katakan rezeki. Kita boleh nampak, kita boleh megang, kita boleh jalan, kita boleh minum, kita boleh makan. Itu semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena faham, itu datang daripada Allah yang ada 20 sifat ni. Sebab tu ditekankan selalu dalam khutbah Jumaat, naklah kita berpegang pada manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari dan manhaj Abu Mansur Maturidi. Pegang pada 20 sifat ni. Sebab yang ada pada kita ni adalah kerana Allah yang bersifat-sifat demikian. Antaranya sifat Allah bersifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, pemurah dan penyayang. Sihat walafiat kita kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian kita lihat pada sifat-sifat yang lain, pada pokok-pokok dan pada haiwan, pada alam keliling kita. Ada yang kita nampak hijau. Macam mana rupa hijau? Boleh tak kita gambarkan hijau tu? Orang kata hijau, kita kata hijau lah. Tapi dia adalah dalam pemikiran kita. Hijau, itu hijau. Itu kuning, itu besar. Macam mana rupa besar? Macam mana rupa cantik? Kalau kita bawa anak comel kita, comel lah budak ni. Siapa kata comel? Cucu kita yang comel lah. Siapa kata comel? Kita kata comel, orang lain mungkin kata lain. Tak sama. Itu yang dikatakan amrun i'tibariyun, perkara yang ada dalam pemikiran kita. Kalau hijau tu, ini hijau. Kita pergi padang pasir, kita nampak gunung-gunung di padang pasir. Lain tak pada gunung-gunung yang ada kat negara kita ni? Apa yang membezakan? Akal fikiran kita. Akal fikiran kita membezakan. Gunung-gunung yang ada di negara kita ni dipenuhi dengan pokok-pokok, ya, pokok-pokok apa ni yang hijau. Tapi gunung-gunung di padang pasir ditumbuhi oleh batu-batu besar, ya. Itu semua ada dalam pandangan kita, dalam pemikiran kita. Siapa yang bagi semua tu? Allah yang bagi. Macam mana Allah bagi? Sebab Allah bagi kita akal, kemudian Allah bagi mata, kita mata melihat. Allah bagi kita tangan merasa. Allah bagi, ya, hati kita memahamkan, fikiran kita memahamkan. Ini yang Allah kurnia pada kita. Bukan kita sendiri yang dapat tu. Sebab itu berbeza dari segi bakat. Ya. Tuan-tuan ada bakat lain, yang lain ada punya bakat yang lain. Tapi semuanya itu Allah berlaku adil. Ya. Bukan maknanya seorang yang berbakat tinggi, hebat dan masyhur, Allah tak adil pada orang yang tak ada bakat apapun, tapi ada yang kelebihan yang lain. Ini adalah apa yang Allah dah janjikan ataupun Allah dah ciptakan untuk kita. Kita belajar sifat 20 kerana kita nak memahamkan bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengurniakan kepada kita segala perkara-perkara yang boleh, ya, kita dapat menikmatinya dalam kehidupan kita, ya. Dan akhirnya tuan-tuan rasa gula tu manis tak? Manis kan? Gula manis. Siapa yang kata gula manis? Adakah Allah sebut dalam Quran ataupun Allah sebut dalam Nabi sebut lagi kitab-kitab yang lain gula tu mesti manis? Tak. Manis tu adalah perkara yang kita rasa. Ada orang rasa manis, ada orang rasa terlalu manis, ada yang jenis yang kuat manis tu dia rasa kurang manis. Macam kita di Gombau ni lah, makan masak cili padi, boleh tahan tak? Mak Saleh tu makan cili padi, tak sama, eh? Pedas, tetapi pada kita tak pedas. Pada dia masuk hospital kalau makan cili padi. Itu bezanya. Allah bagi setiap orang tu perbezaan, eh? Di segi rasa. Dan rasa itu dipanggil amrun i'tibarin, perkara yang ada dalam pemikiran kita, okay? Sekali itu lalu tuan-tuan pada malam ini, okay? Yang kita belajar ni pun, ya, untuk kita memahamkan sifat 20. Nanti insya-Allah kita akan sampai pada sifat 20.
Jadi sebelum kita sampai pada sifat 20, kita kena tempuh dulu ya perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan sifat 20 ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memahaminya dan kita dapat kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT sifat 20 ni, tuan-tuan. Dan hari-hari tiap-tiap minggu kita baca dengar khutbah, hendaklah kita berpegang kepada Masjid Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Inilah yang kita nak pelajari, tuan-tuan dan puan. Setakat itu dululah, tuan-tuan. Puan yang rahmat Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Imam Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dua-dua. Mazhab lain. Mazhab lain. Ya, ya. Ini yang timbulnya masalah banyaknya pahaman-pahaman yang tak ikut Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi ni. Ada yang mengikut pahaman Wahabi, ada yang ikut pahaman Syiah, ada yang ikut pahaman Mu'tazilah. Ini berbeza dengan Abu Hasan Maturidi dan Abu Mansur Maturidi ni. Syiah lain, Wahabi lain, Mu'tazilah lain, Al-Khawarij lain. Ya, banyak berbagai-bagai pahaman. Jabariyah lain, Mujassimah lain. Dan untuk menyelaraskan itu, dan kita duduk di bawah mazhab Syafi'i, untuk kita lebih aman, untuk kita lebih yakin tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita ikutlah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi ini, sebab mazhab Syafi'i berpegang kepada kedua-duanya. Dan mazhab-mazhab lain tu mereka ada pegangan yang lain lah. Dan sebab itu dia tidak termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang lain tu, kita ahli sunnah wal jamaah. Apa pun kita kena ikut dua-dua ni. Mazhab-mazhab lain, ada imam-imam lain yang dia ikut, ya. Ada imam-imam lain, imam-imam yang berbeza dengan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni, ya. Antaranya imam-imam yang di bawah zaman-zaman pertelingkahan antara Ali dan orang Al-Khawarij. Ada imam besar dia, Al-Khawarij. Syiah pun ada imam dia, ya. Jadi imam-imam ni lah yang membimbing, membawa mereka kepada memahamkan zat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tapi kita tak dapat nak sampai ke dia, ya. Kita hanya sampai kepada mazhab Syafi'i saja, Imam Maturidi dan Abu Mansur, Abu Musa Al-Asy'ari ni, ya. Kepada mazhab-mazhab lain tu, mereka adalah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa imam dia tu? Itu kena carilah. Siapa imam dia? Ya. Adakah An-Nawawi termasuk? Tak termasuk. As-Suyuti tak termasuk. Ya. Al-Jabai tu Mu'tazilah. Oh, itu. Itu yang tidak berpandukan kepada bimbingan ulama-ulama muktabar. Kita kena ada bimbingan ulama-ulama muktabar ni. Bolehkah kita faham Quran? Boleh kita faham sunnah hadis tanpa bimbingan? Boleh kita faham ayat-ayat Quran? Boleh kita membaca
hadis-hadis Rasulullah SAW tu dengan pahaman kita tak. Kita kena bergantung kepada orang-orang yang lebih alim dan lebih memahami isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, barulah kita dapat berpegang dengan sebenar. Kalau kita nak, kita boleh belajar Al-Quran ni, boleh belajar hadis, boleh baca terjemahan dia, boleh baca tafsiran dia, tapi apakah dia akan menyebabkan kita berbeza dengan pandangan-pandangan ulama-ulama yang muktabar? Kita ada ulama yang dipanggil ulama apa? Ulama muktabar. Ulama yang diiktiraf oleh semua ulama-ulama di dunia ni. Ulama muktabar ni yang mempunyai kebolehan, kepimpinan, keilmuan yang tinggi. Kita ni siapa? Kita boleh juga baca Quran, boleh juga baca hadis, ya. Tetapi kemampuan kita setakat mana? Setakat kemampuan kita je lah, tapi kita tak sampai, ya, kemampuan seperti ulama-ulama yang muktabar, ya. Macam Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi, dia tahun berapa hijrah? Tahun 200 hijrah. Mereka dulu lagi pada kita, dan mereka telah memahamkan semua Quran dan hadis ini, berpunca daripada asas dia. Kita datang kemudian. Tapi alhamdulillah kalau kita boleh faham, dan jangan pula bila kita faham tu kita bawa orang. Apa yang kita faham kita amallah. Dan jangan kita menyanggah pula pendapat-pendapat, ya, yang datang daripada mazhab Syafi'i, ya, yang datang Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kita menyanggah pendapat dia. Sebab kita baca jumpa yang lain. Sebab itu hari ini kita ulama kita banyak. Ulama apa? Ulama apa tuan? Ulama Google. Ulama-ulama yang datang ke YouTube dan sebagainya. Selalu kita baca aja Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jangan bergoyang pegangan kita, ya. Jadi kalau nak bincang lagi kemudianlah, ya. Sekat itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan merahmat, ya. Mengurniakan taufik hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi afatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.